Tapi on the EV ni, kita tak ada direction. Kan? Masih di awal-awal lagi. Kita orang menjaga, kita tak boleh tunggu. Kita semua nak cepat, kalau tidak, kita ketinggalan. Ini isu dari ni. Lain-lain negara, even in Indonesia, Jokowi sendiri lead the EV. Thailand siapa? DPTPM. Timbalan. Presiden Perdana Menteri. Buat permulaan ini saya melihat terlalu banyak rintangan yang sedia wujud pada masa kini yang memerancatkan pembangunan EV di Malaysia. Perkembangan memandang serius terhadap perkembangan serta pembangunan dan hala tuju industri kenderaan EV pada masa kini. Walau bagaimanapun, tindakan kerajaan untuk memberi suntikan baru terhadap kemajuan dan sambutan EV disambut baik oleh semua pemain industri otomotif, namun adakah ianya mencukupi? Soalan dia. Untuk permulaan, tiada terdapat kementerian ataupun agensi yang berani ke hadapan menerajui dan merangka dan memastikan hala tuju industri ini. Penggemar telah mengenal pasti 4 penghalang yang menjadi kengkangan kepada kejayaan sektor EV di negara ini. Pertama, ekonomi. Hanya terdapat kenderaan premium sahaja ditawarkan. Harga EV adalah terlalu mahal, bekalan CPU amat terhad. Kita bagi contoh, macam kalau nak bawa Tesla, it take about 3 months waiting list dekat London. Ataupun kalau bawa daripada Hong Kong, sama juga lagi. Bila dia bagi pengecualian cukai untuk 2 tahun sampai 2023 tidak mencukupi. Kerana the first 6 months pun kita masih menunggu kereta. Kebanyakannya belum masuk. Dia pun belum masuk kereta. Saya pun belum dapat kereta lagi. Saya dah order dah since December. But until today, saya belum dapat lagi kereta daripada London. Ini kekangan yang kita hadapi pada masa ni. Yang kedua je, session pengecas ni. Terdapat tempat ngecas yang terhad seperti di lebuh raya, dalam kawasan terbuka dan bandar, dan juga di tempat penduduk berkepadatan tinggi. Kalau you nak pergi Penang, you nak cas kat mana? At the moment yang ada ahli-ahli penggemar banyak-banyak dah ada lah. Contohnya di Selangor, Kuala Lumpur memang banyak lah ahli-ahli penggemar yang ada cas session EV ni. Dan di Pantai Timur yang terbaru, TJM baru buat di Pahang, dan di Johor ada few company yang dah buat charging station. Itu pun ahli-ahli penggemar yang kita bagi 50% subsidi. Kita penggemar bayarkan untuk ahli-ahli kita pasang station charge EV ni. Kos dia bukan RM100,000, kita tambah RM50,000. Yang AP holder tambah RM50,000. Kita mohon daripada kerajaan supaya diberi grant. Dan kita telah berjanji ni, dalam perjanjian kita dengan MARI, kita ada MOU dengan MARI. Tapi setakat MOU je. Sedangkan grantnya sampai hari ini tak keluar. Dan yang terakhirnya, saya telah menulis surat kepada KSB. Saya mohon direct kepada MOF supaya diluluskan sebanyak 54 juta untuk sebagai grant untuk penggemar memasang the EV-nya charging station throughout the country. Kalau ini boleh berlaku, insya-Allah EV akan berjaya di negara ini. Yang kita dah harap kepada OEM, saya rasa dia pun tunggu insentif sebenarnya diorang ni. Kalau tak ada insentif yang dah nampak clear, diorang diam saja. Saya nak minta grant ni duit daripada Kuadak, kumpulan wang amanah dana otomotif Bumiputera ni. Dan Kuadak Funds ni yang ada 3 bilion ni duit ahli-ahli penggemar. Tujuan asal tubuh Kuadak ni nak bantu ahli-ahli penggemar dalam industri otomotif. Itu yang dikenakan RM10,000 tiap-tiap IP semenjak tahun 2010. Hari ini ahli-ahli penggemar petikaikan duit ni. Ke mana pergi duit ni? Sehingga hari ini ada 3.059 bilion duitnya. So you're only asking for 54 million saja? 54 million saja. Bukan minta banyak grant. Minta grant nak buat. It's your own members punya duit pun kan? Yes. Ini isu hari ni yang kita sangkut ni. Asalnya memang tujuannya, saya setuju dulu bila Tok Pa panggil saya. Okay, nak charge RM10,000.
tiap-tiap AP untuk nak bantu orang Melayu dan Bumiputera dalam automotive industry di Malaysia. Okey, saya setuju. Sebab akhirnya duitnya kita tak nampak. Ya. Kalau ada pun dia yang disalurkan through MIDF ni, not even 10%. Hari ni kita bagi taklimat pada ahli-ahli untuk pinjaman daripada MIDF ni. Not even 10% daripada 3 bilion ni. Ya, perkema kita ambil inisiatif pada peringkat permulaan lagi bila kerajaan setuju untuk mempopularkan EV dekat negara ni, kita telah ambil inisiatif menggalakkan ahli-ahli untuk memasang charging station di dalam kawasan showroom. Dan syarat pertama showroom tu mestilah dia punya. Yang keduanya, kalau bukan dia punya, dia ada long lease agreement dengan landlord. Ya, benda ni very costly to us lah. Tiap charging station ni nilai dia lebih kurang 100,000. Masuk pasang sekali 120,000. So perkema akan bagi subsidi about 50% kepada ahli yang pasang charging station ni untuk mengalakkan dia orang import kereta-kereta EV in future. Ya, cuma sekarang ni ialah kereta, dia orang dalam industri ni tahu macam mana susah dapat kereta ni. Even locally kereta pun tak ada kereta everywhere. Tapi kalau pakai insentif duty free untuk 2 tahun tu tidak mencukupi lah, kerana first year ni I think not even 20% daripada kereta target kita boleh masuk, ya, because stok tak ada. Pada ketika ni kita telah bangunkan sebanyak 12 stesen mengecas yang kita punya berkualiti 60 kW. Ya, fast charging. Ya, yang bernilai sebanyak 1.44 million untuk tahun 2021. Ya, dan ada punya program ni akan berterusan. Ya, siapa yang ready, kita akan bantu. Untuk penyambutan pelanggan ni, kita telah menandatangani MOU dengan MARI untuk program EV Accident Center. Tapi nampaknya sampai hari ni takut jadi satu angan-angan saja. Ya, kita kalau MARI tak boleh, kita cari partner lain. Kita ada source lain, tapi kalau boleh kita lebih suka bekerjasama dengan MARI because dia agensi kerjaan, so that everything mudah lah kononnya. Tapi kalau ini tidak menjadi kenyataan, I think pertama kita akan beredar lah, akan mencari partner yang lain lah untuk mengadakan accident center ni. Dan at the same time juga kita dalam Perkema sendiri, kita ada akademi Perkema. Kita akan wujudkan, kita akan bagi training kepada ahli-ahli kita yang dalam bahagian jual ni, training macam mana nak jual EV car. Jual EV car ni bukan semudah jual ais-nya macam kereta biasa ni. Saya sendiri tak faham pasal EV sangat. Jadi saya cakap dengan Pat, tolonglah saya satu manager yang bagus on EV, ya, saya akan employ. Saya kata it's not easy actually. Yeah, it takes some time. Kita akan nak train sebenarnya staff macam mana nak jual EV ni. Tak semua orang pandai jual EV ni. Jual kereta biasa, enjin biasa ni boleh senang, because dah betul tahu jual kereta biasa. Tapi nak jual EV ni, mereka ada enjin, tak ada CC, tak ada, nak susah nak convince customer kadang-kadang. Unless customer yang IT ni dia pandai. Saya nampak because of the incentive duty, tak ada duty ni, response quite good. Ya, tapi sejauh mana? Ya, because infrastructure tak cukup. Ya, dia balik pada situ balik, dia pusing situ balik. Ya, ada buyers, tapi buyer fikir dua kali juga. Kalau aku beli kan infra tak ada, aku nak balik ke Perlis, kat mana aku nak charge ni? Ya, kan sangkut tengah jalan, macam mana nak bawa kereta balik? Ya, benda-benda ni kena diselesaikan. Infrastructure dia sebenarnya charging station yang perlu. So Perkema merayu lah, ya, supaya pihak kerajaan tubuhkan dia punya steering committee. Ya, arti kalau bagus Perdana Menteri sendiri lead the steering committee on the EV. Ya, supaya benda ni boleh bergerak laju. Kalau ada moment saya nampak tidak mengarah ke mana-mana. Kata ada siapa yang nak lead. Sekarang dah bulan 2, kalau bulan 3 besok ada steering committee lagi, tak tahulah. Ya, itulah balik yang benda yang ni jugalah. Saya rasa pihak kerajaan dan semua agensi yang berwajib patut mengambil baik
kritikan ataupun pandangan daripada Perkhemah ni, dan cuba memudahkan usaha setiap ahli industri yang cuba untuk membangunkan EV. Sebab kita kena faham bahawa industri EV sekarang sedang mengalami satu keadaan di mana terdapat berbagai kekangan dari segi bekalan. Jadi untuk membantu mereka, kerajaan mungkin perlu memikirkan bagaimana nak memudahkan lagi lah dari segi usaha mereka untuk membangunkan stesen charge. Sebagai contohnya, Perkhemah mahu membangunkan 1000 stesen charge di seluruh negara. Ini satu usaha yang sangat besar, dan sekiranya mereka memerlukan bantuan daripada mana-mana pihak berwajib, termasuklah daripada TNB ke, daripada MITI ke, daripada MARI ke, siapa ianya patut diberikan kepada mereka, kerana ini boleh menjadi satu pencetus yang sangat besar untuk industri EV dan memberi keyakinan kepada pembeli-pembeli biasa seperti saya untuk memikirkan sama ada sudah sampai masa ataupun tidak untuk kita memiliki dan menyokong industri EV. Saya juga berasa cadangan Perkhemah supaya Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri sendiri mengetuai jawatan kuasa pemandu adalah satu cadangan yang sangat bagus, kerana anjakan kepada EV ni adalah satu anjakan yang sangat besar dan satu anjakan yang sangat sukar sebenarnya, dan ia memerlukan satu kepimpinan yang jitu dan yang bersemangat, kerana ia akan memerlukan pelbagai keputusan-keputusan besar dan penting yang tidak boleh dicapai sekiranya hanya bergantung kepada pegawai-pegawai bawahan ataupun pegawai-pegawai pertengahan ataupun pegawai-pegawai atasan sekalipun. Ini memerlukan kepimpinan politik di tahap yang tertinggi untuk menjayakannya. Sampai situ aja video kita kali ini. Kalau awak suka, tolong tekan butang like dan kongsikan kepada kawan-kawan. Awak setuju atau tidak dengan pendapat daripada Perkhemah ni? Boleh komen kat bawah. Dan juga tolong kita sikit dengan tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya dapat makluman bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah kita. Jumpa lagi insya-Allah.